Selepas kita bertaubat, kita tuan-tuan kena banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa yang kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tolong jangan matikan kami dengan kesudahan yang buruk. Sebab apa tuan-tuan? Ulama bagi tahu ada 5 dosa yang kita jangan buat kalau kita nak mati dengan husnul khatimah. Satu orang yang buat 5 dosa ni, pasti dia akan mati dengan su'ul khatimah. Yang pertama tuan-tuan, dosa yang akan menyebabkan satu orang mati dengan su'ul khatimah. Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila satu orang banyak durhaka dengan mak ayah dia. Satu orang yang mati dalam keadaan ibu bapa dia masih berkecil hati, terguris perasaan dengan hati dengan dia, dia akan mati dengan kesudahan yang buruk tuan-tuan. Ini berlaku kepada satu orang sahabat. Tak payah sebut nama dia tuan-tuan. Dia satu orang sahabat yang hebat. Hari dia nak mati, dia menggelupur tuan-tuan. Nabi tanya apa dosa dia buat ni. Dia sahabat yang hebat, tapi kenapa mati susah? Menggelupur nak mati. Dia kata sebenarnya ibu dia sedang berkecil hati dengan dia. Sebab dia lebihkan isteri daripada ibu dia sendiri, Masya Allah. Kecil je kesalahan dia tuan-tuan. Mati susah tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata panggil, minta maaf dengan ibu dia, tolong. Minta ibu dia maafkan anak dia, supaya anak dia, roh dia dipermudahkan oleh Allah nak keluar. Mak dia kata, aku tak akan maafkan anak aku. Aku sangat kecewa dengan dia. Aku merajuk dengan dia, aku kecil hati dengan dia. Nabi kata, tak apalah wahai sahabatku. Sekarang nyalakan unggun api, aku lempar budak ni dalam api sebelum dia dilemparkan dalam api neraka. Bila mak dia tengok anak dia tengah nazak tu, nak dilemparkan dalam api neraka, wahai Rasulullah SAW, aku maafkan kesalahan anak aku. Lepas daripada itu terus mati dengan kalimah syahadah di bibir dia. Tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dosa yang menyebabkan satu orang akan mati dengan su'ul khatimah. Ulama beritahu dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, dia beritahu tuan-tuan, iaitu apabila satu orang semasa hidup dia merengan-rengankan solat. Tak ada hal lah semayang ni. Kan kita jamak lah belaka melangkah. Ini kita tengok bola ni, petang ni kita jamak asar, maghrib, isyak. Waktu tahajud nanti insya-Allah. Kalau untung-untung bangun, kalau tak bangun, jamak sekali dengan subuh esok. Kalau bangun lewat esok, kita jamak sekali dengan duha pula insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, orang yang meringankan solat, Allah matikan dia dengan mati yang buruk tuan-tuan. Jangan main-main dengan sembahyang. Ambil berat tentang sembahyang, jaga sembahyang. Yang ketiga tuan-tuan, ulama bagi tahu, orang yang selalu minum minuman keras dan memasukkan bahan-bahan yang terlarang dalam badan dia, dadah ke apalah. Hari ni banyak benda-benda yang memabukkan kita masuk. Orang Melayu kita ni macam-macam. Kembali pada zaman Arab Jahiliyah dulu. Arab Jahiliyah suka minum arak tuan-tuan. Kita pun nak kembali jadi orang jahil juga. Siapa yang minum arak tuan-tuan, banyak main benda mabuk ni tuan-tuan, benda khayal. Salah satu daripada azab waktu nak mati tuan-tuan, Allah lupakan kalimah syahadah. Tak ingat kalimah itu apa ya. Orang kata mengucap bang, mengucap. Tahu, tapi apa dia kalimah itu tak tahu. Tetapi ulama kata lagi buruk, orang yang mati lagi buruk tuan-tuan, masa orang talqinkan kalimah syahadah, dia marah, dia tolak, dia kata ini bunyi apa ni, kau tak suka ni dengar ni. Ini yang paling kita takut. Dan benda itu kita jangan merasakan diri kita ni selamat tuan-tuan. Allahu Akbar, wal-iazubillah. Agama ni tak boleh rasa diri kita selamat. Itu orang je kena, kita tak tahu lagi. Masa hari meninggal dunia Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, anak dia talqinkan kalimah tuan-tuan. Imam Ahmad ni bukan orang kecil-kecil anak, orang besar sangat tuan-tuan dalam Islam. Anak dia talqinkan kalimah syahadah, dia kata belum lagi. Sudah. Anak isteri dia kata Masya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Sekali lagi ucaplah la ilaha illallah. Belum lagi. Sekali lagi ucaplah Abah la ilaha illallah. Belum lagi. Imam Ahmad bukan mati dengan su'ul khatimah, dia kes lain. Sebelum dia dicabut nyawa dia tuan-tuan, Allah Ta'ala sedarkan dia sekejap. Waktu itulah anak dia tanya, Abah, tolong Abah beritahu, kenapa tadi masa kami talqinkan kalimah syahadah, Abah kata belum lagi. Dia kata, wahai anak-anakku, dengar sini baik-baik. Masa Abah dalam keadaan tak sedarkan diri tadi,
Bila mana Abah dalam keadaan begitu, datang iblis laknatullah alaih di hadapan Abah, Masya Allah. Dia beritahu, wahai Ahmad, semua hidup aku ni cuba nak sesatkan kamu, tapi kamu tak bagi peluang kepada aku walau satu saat untuk aku sesatkan kamu. Hari ini kamu akan mati meninggalkan dunia. Berarti kalau kamu mati pada hari ini, berarti kamu memang tak bagi peluang kepada aku sekejap pun untuk aku sesatkan kamu, rosakkan kamu, untuk aku mempengaruhi kamu. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, belum lagi wahai iblis. Selagi mana kalimah terakhir yang keluar daripada mulut aku bukan kalimah la ilaha illallah, selagi itu aku tak pernah merasakan aku termasuk di kalangan orang yang selamat. Orang dulu tuan-tuan dibimbang nak mati tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Menghadapi kematian ini bukan benda mudah. Nabi bagi tahu sakitnya sakaratul maut adalah seumpama seekor kambing yang dicincang, satu orang manusia yang dicincang dengan 1000 bilah pedang. Itu satu hadis. Satu lagi hadis yang kedua, sakitnya sakaratul maut, malaikat maut sentap nyawa kita tuan-tuan, seumpama seekor kambing yang dikoyak, dia punya kulit dia hidup-hidup. Tanggal kulit tu hidup-hidup, lapah hidup-hidup tuan-tuan. Kalau lapah dia sembelih lain, tengah hidup-hidup tu koyak kulit dia tuan-tuan, macam kita kupas apple tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi beritahu sakitnya sakaratul maut ini seumpama satu orang masukkan pokok yang berduri dalam perut kita, dalam kerongkong kita, sehingga melekat semua isi perut, jantung, paru-paru pada duri itu tuan-tuan, dan disentak kuat-kuat daripada kerongkong kita. Itulah sakitnya sakaratul maut. Dan Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, bila mana dia tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dekat nak meninggal dunia, Nabi ikat kepala kuat-kuat dengan kain serban. Nabi kata, racun yang aku makan di rumah orang Yahudi, daripada lengan kambing Yahudi ni jemput Nabi makan di rumah dia, dia letakkan racun yang paling besar sekali dekat lengan kambing, sebab dia tahu Nabi suka makan lengan kambing, aku nak bunuh Rasulullah. Kesan daripada itu, Nabi rasa seakan-akan urat kepala, urat leher dia nak putus tuan-tuan. Hari itu Nabi SAW minta anak perempuan dia, isteri dia, bawakan air dalam besin. Nabi SAW celup tangan dia dalam besin, sapu muka dia 3 kali tuan-tuan. Nabi beritahu, ala inna lil mautila sakarat, ketahuilah wahai umat aku, kematian ini ada sengsara yang tersendirinya, yang tak mampu aku nak ceritakan sakit ini kepada siapa. Bila mana tengok keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan begitu tuan-tuan, Fatimah meraung sekuat-kuat. Fatimah mengatakan, wah karba abatah, alangkah sengsaranya ayahanda aku ni. Ila Jibril dan ajaba rabban da'ah, dia menyahut panggilan daripada Tuhan dia. Ila Jibril dan Masya Allah, kepada Jibril kami mengadukan kesedihan hati kami pada hari ini. Jannatul Ma'wah, tempat tinggal Nabi SAW. Hari itu Siti Aisyah beritahu, setelah aku tengok sengsaranya Rasulullah SAW nak meninggal dunia, sakitnya Nabi nak meninggal dunia, aku tak pernah akan merasa cemburu kepada siapa-siapa pun selepas daripada hari ini yang mengaku dia mati dalam keadaan seronok, mati dalam keadaan sedap, mati dalam keadaan best. Ada orang kata, relax ustaz, mati ni Masya Allah, kalau kita mati pada hari itu, mati kita tengah buat ibadat, mati tengah itu, mati ni sedap, dia kata. Masya Allah, sebenarnya tak ada yang sedap, sakit tuan-tuan, dicabut nyawa tuan-tuan. Sebab itu kita hari ini tuan-tuan kena berusaha kan. Yang keempat tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT, orang yang akan mati dengan su'ul khatimah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT. Ulama beritahu, satu orang yang mana hidup di dunia tuan-tuan, dia banyak menyakiti hati dan juga tubuh badan orang Islam. Saya pernah jumpa satu orang gangster tuan-tuan, dia dah bertaubat pada Allah, dia menangis, ustaz saya semua dah minta maaf dengan orang, tapi satu orang budak di Bangi, dia kata, dulu pernah saya pukul tangan dia sampai putus, sampai hancur tangan dia, sampai hari ini saya tak jumpa lagi dengan dia. Saya dah minta maaf dengan dia, kalau takut saya mati dalam keadaan tak sempat minta maaf. Ini keadaan tuan-tuan. Siapa-siapa yang pernah menyakiti orang Islam, dia tak minta maaf, Allah Ta'ala azab dia mati dengan su'ul khatimah. Dan yang kelima tuan-tuan, orang yang akan mati, diancam mati dengan su'ul khatimah, adalah satu orang yang hidup di dunia ni pernah mengaibkan mana-mana alim ulama tuan-tuan, menghina alim ulama, mencela alim ulama dengan mulut dia. Hari ini tuan-tuan, banyak orang
Mulut dia laser tuan-tuan. Lantak dia nak belasah siapa, nak kutuk siapa, nak maki hamun siapa. Walaupun orang tu alim, kedudukannya tinggi dalam agama, kita siapa? Tetapi tuan-tuan, mulut kita lancang, mengkutuk, memfitnah. Mana-mana alim ulama, ancamannya tuan-tuan mati dengan su'ul khatimah. Hari nak mati, nak mengucap tak boleh tuan-tuan. Ini yang kita bimbangkan. Sebab itu tuan-tuan, doa pada Allah. 3 doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Yang kedua, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaulu la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kalimah terakhir yang keluar daripada mulut kami hari kami mati, ya Allah, kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga tuan-tuan, doa kita kena baca untuk mati ni tuan-tuan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, matikan aku syahid di jalanmu ya Allah. Waj'al mauti fi baladi habibik, jadikan kematian aku di negeri kekasihmu, Madinatul Munawwarah. Kena ada niat tuan-tuan, nak mati di Madinah, nak mati di Baqi', nak mati di Raudhah, nak mati di Sufa, mati tengah baca Quran, tengah sujud tuan-tuan.